Sungguh indah Kota Melaka, negeri bersejarah, jadi tarikan. Pentas forum kini dibuka, madah bicara kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda penonton-penonton yang terus setia menyokong Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis jam 9 malam hanya di TV1. Malam ini kami bersiaran dari negeri Melaka, negeri bersejarah, sempena dengan mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI kali ke-119 yang berlangsung di negeri Melaka ini. Dan forum kita pada malam ini suatu yang istimewa, dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Mufti Melaka, Bank Islam Malaysia Berhad, dibawakan kepada anda secara langsung oleh JAKIM dan juga RTM. Satu lagi tajuk yang menarik yang akan dikupas sempena dengan forum kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan lihat apakah tajuknya, dan kita merasa beruntung dan kita merasa bertuah kerana forum kita juga pada malam ini turut dihadiri Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam yang di-Pertuan Negeri Melaka, dan yang amat berbahagia Tuh Puan Datuk Wira Hajah Hasmah binti Abdul Rahman serta dif-dif kenamaan yang lain. Malam ini saya tidak kesorangan, saya akan ditemani bersama dengan rakan moderator. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Nabil Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Zakaria, macam mana perjalanan kita? Alhamdulillah. Malam ini suatu yang istimewa Ustaz. Kalau minggu lepas Forum Perdana Ehwal Islam mencipta Malaysia Book of Record kerana bersiaran dengan menampilkan 75 panel dan juga moderator di 15 lokasi setiap negeri berbeza. Tapi malam ni apa istimewanya Ustaz Nabil forum kita malam ini? Dan Ustaz, saya nak tambah lagi satu fakta. Bukan hanya 75 ahli panel bersama dengan moderator, bersiaran juga kita selama 75 minit. Mencatatkan satu sejarah sempena 75 tahun sambutan ulang tahun RTM. Dan malam ini sesuatu yang juga istimewa kepada anda, kami bawakan secara langsung yang akan kami tampilkan seramai 12 orang ahli panel yang terdiri di kalangan Ashabus Samahah, para mufti dari setiap negeri. Dan paling menarik, tajuk pada malam ini adalah sesuatu yang perlu kita hadam, dan bukan hanya sekadar kita tahu, tapi kita kena ambil tahu. Ustaz, macam mana dengan tajuk kita pada malam ini? Tajuk kita Syariat Didaulat, Perpaduan Diangkat. Jadi sebelum kita mengupas tajuk yang begitu bermakna ini, kita saksikan segmen bingkisan yang disediakan. Silakan. Perkara 3 dalam perlembagaan telah memperuntukkan Islam ialah agama bagi persekutuan. Islam agama fitrah telah berkembang di Malaysia, hasil dakwah dan akhlak ulama sejak zaman berzaman lamanya. Islam sebagai sebuah cara hidup yang merangkumi tanggungjawab kepada Tuhan, juga hubungan sesama insan. Ilmu akidah, syariah dan akhlak itulah dasar ajaran Islam. Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedomannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Syariat didaulat, perpaduan diangkat, itulah tajuk dan juga tema perbincangan forum kita yang akan dikupas oleh 12 orang ahli panel yang kita undang khas bersama-sama pada malam ini. Elok kita berkenalan terlebih dahulu dengan barisan panelis yang berada di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya ini saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Haji Wan Zahidi Wan Teh,
pengerusi Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ataupun MKI. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Panel kita yang kedua di sebelah sini juga Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat ya. Dan seterusnya yang berbahagia Tan Sri Syekh Ghazali Haji Abdul Rahman, ahli dilantik MKI dan juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak Sivil Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Terima kasih Tan Sri. Seterusnya tuan rumah Sahibus Samahah Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi jadi tuan rumah forum kita malam ini. Terima kasih, selamat datang semua. Seterusnya Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ya Datuk? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat. Di hujung sana Sahibus Samahah Datuk Haji Bungsu atau Aziz Haji Jaafar, Mufti Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Datuk sudi bersama dengan kita. Alhamdulillah. Dan satu-satunya bunga di antara kumbang-kumbang malam ini panel kita Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu binti Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih. Saya sudah memperkenalkan 7 orang panelis di sebelah kanan saya dan ada sebahagian lagi di sebelah kiri. Saya mohon Ustaz Nabil untuk memperkenalkan panel kita yang di sebelah sini. Terima kasih Ustaz Zakaria. Baik, rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, di sebelah hujung sana iaitu yang bahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Haji Osman, Mufti Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan seterusnya yang berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad, Mufti Kerajaan Negeri Kelantan. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat-sihat saja insya-Allah. Alhamdulillah. Amin amin. Dan seterusnya yang bahagia Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum warahmatullahi. Seronok orang boleh main sini no. Oh, kawan. Alhamdulillah. Dan seterusnya di sebelah kiri saya yang berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Yahya Ahmad, Mufti Negeri Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pentas negeri okey nah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan yang terakhir di sebelah hujung sana yang berbahagia Datuk Zainul Rijal Abu Bakar, Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dok sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Dan begitulah di antara barisan panelis yang akan menyerikan forum perdana kita pada malam ini. Jadi Ustaz Zakaria, kita teruskan untuk memulakan gelanggang bicara wara kita pada malam ini. Baik, saya nak mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Wan Zahidi terlebih dahulu untuk membuka gelanggang perbincangan forum kita pada malam ini tentang tajuk Syariat Didaulat, Perpaduan Diangkat. Apa yang kita harapkan daripada perbincangan ataupun daripada tajuk yang diutarakan ini untuk dikupas oleh semua ahli panel yang diundang pada malam ini, Datuk? Masih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi." Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah menyatakan bahawa suatu amanah ataupun pertanggungjawaban yang besar yang diamanahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amanah ini juga telah dipertanggungjawabkan kepada umat-umat dahulu seperti Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Ini menunjukkan begitu berat. Apakah dia amanah itu? Amanah itu ialah an aqimuddin. Pertama sekali adalah didaulatkan agama Islam ini. Daulatkan agama Islam ini. Bila kita sebut daulat atau kedaulatan, ia memerlukan kekuatan. Kekuatan. Oleh sebab itu di dalam satu ayat yang lain disebutkan khudhil kitaba biquwwah. Adalah kamu berpegang menegakkan kitab Allah ini dengan kekuatan. Oleh yang demikian, maka dalam ayat tadi disudahi dengan suatu pesanan atau peringatan, wala tatafarraqu fi.
dalam rangka kamu nak menegakkan agama ini, jangan kamu berpecah belah. Sebab perpecahan ini akan menghilangkan kekuatan, membawa kepada kehancuran. Seperti mana firman Allah dalam sebuah ayat yang lain, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bersengketa, berpecah belah, kamu pasti gagal dalam tugasan kamu untuk menegakkan agama ini. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan dan nama baik kamu. Jadi insya-Allah kita harapkan daripada perbincangan malam ini suatu pengembangan kesedaran, tenaga, segenap tenaga daripada individu Muslim, daripada jamaah negara, bagaimana untuk kita menumpukan seluruh kegiatan hidup kita ini ke arah aqimuddin, dan bagaimana dalam rangka itu kita wajib merapatkan barisan untuk menjana kekuatan kita supaya dapat iqamatuddin dapat dilaksanakan dengan jayanya. Itu. Terima kasih Datuk Wan Zahidi. Itu dia satu harapan daripada tajuk yang kita bincangkan, syariat di daulat perpaduan diangkat. Bagaimana fokus yang perlu diberikan oleh kita semua ialah bagaimana tanggungjawab setiap khalifah kita, umat manusia di atas muka bumi ini, untuk membangunkan syariat Islam itu, dan bagi memastikan syariat Islam itu terpelihara, perpaduan ummah perlu dijaga. Kepada anda yang ada pandangan, ada persoalan yang ingin dikemukakan bagi perhatian kami, boleh komen di ruangan Facebook kami, di Facebook JAKIM, Forum Perdana Ehwal Islam, secara langsung pada malam ini, dan insya-Allah kita akan cuba lihat dan kita akan cuba baca komen-komen dalam tempoh masa dan kesempatan yang ada ini. Seterusnya saya nak ke Pulau Pinang terlebih dahulu. Sahibus Samahah Mufti Pulau Pinang, kesedaran perlu kita jelaskan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya syariat ini didaulat. Dan untuk memastikan syariat itu didaulat, sudah pasti kita memerlukan kepada kefahaman perlunya kita beragama. Dan mengapakah manusia ini perlu kepada agama, dan mengapakah Islam itu satu-satunya agama yang dianggap sebagai yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal lagi saya ingin menegaskan bahawa fenomena beragama ini adalah suatu yang asli, suatu yang tulen. Betul. Dia bukan direkayasakan oleh mana-mana manusia, seperti mana yang dikatakan oleh para beberapa orang pemikir Barat dalam era pencerahan, Enlightenment, seperti Voltaire dan Jean-Jacques Rousseau. Mereka ini mempertikaikan tentang keaslian ataupun ketulinan agama itu, fenomena beragama itu. Tetapi sebelum abad ke-18 itu sendiri melabuhkan tirainya, ternyata pandangan ini silap, pandangan ini tidak tepat. Iaitu dengan adanya banyak pengembaraan di pedalaman daerah pedalaman di Afrika, benua Afrika, maka didapati tidak ada satu community, satu masyarakat yang tidak beragama. Mungkin mereka tidak ada tamadun, tidak ada ilmu, tidak ada kesenian dan sebagainya, tapi semuanya ada fenomena beragama dalam masyarakat mereka. Jadi bila kita katakan bahawa fenomena ini umum kepada seluruh manusia di dunia ini, kita tidak nafikan bahawa ada orang-orang tertentu yang mungkin mereka ini karam di dalam kehidupan, mencari makan, mencari kesenangan hidup dan sebagainya, kemewahan. Maka mereka ini, fitrah mereka atau insting mereka itu tertimbus dengan sebab itu. Jadi kita ni perlu ada masa untuk kita sediakan untuk menjawab beberapa soalan yang abadi, yang mengetuk pintu hati setiap manusia. Tak kira dia orang yang berilmu atau orang jahil, orang besar, orang kecil, berpangkat atau tidak berpangkat, semuanya
pernah dia dikunjungi oleh soalan-soalan yang abadi ini, eternal questions. Jadi seperti umpamanya siapa aku, ya, dari mana aku datang, ke mana aku nak pergi, ya, adakah sesiapa yang menjadikan aku? Kalau ada, bagaimana aku nak berhubung dengannya? Apa hubungan aku dengan kuasa yang aku rasa ada di sekelilingku? Jadi soalan-soalan ini perlu dijawab. Cuma bezanya ada ramai orang yang tidak memberi perhatian, mana yang tidak memperdulikan untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan yang abadi ini. Jadi oleh itu kita perlu bersendirian untuk menjawab soalan-soalan seperti ini. Dia insting ini atau fitrah ini dia datang apabila seseorang itu berada dalam situasi terdesak. Kalau dalam Quran, sidang penonton dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada surah Luqman ayat 33 dan surah Ar-Rum ayat 32. Ayat ini menceritakan bagaimana fitrah tadi ataupun naluri beragama itu atau naluri kepercayaan kepada Tuhan itu dia menjelma ketika orang manusia berada dalam situasi kesesakan. Jadi dalam ayat Luqman tadi 32 Luqman itu dia ceritakan keadaan kapal yang sedang karam. Waktu itu kita hanya nampak satu kuasa saja yang boleh menyelamatkan kita. Kalau kita dalam keadaan mewah atau keadaan yang tidak terdesak, kita kadang-kadang kita ingat orang itu boleh tolong kita, pemimpin ini boleh bantu kita dan sebagainya. Tapi ketika dalam kesesakan itu, kapal nak karam tu, maka kita hanya merujuk atau kita kembali kepada kuasa yang kita yakin itu saja yang boleh menyelamatkan kita. Itu juga kalau kita dalam keadaan terlalu sakit, mengalami kesakitan yang amat sangat, juga kita kembali kepada kuasa yang satu itu. Ataupun kita kehilangan manusia yang paling kita kasih, itu pun ketika itu menjelma satu kuasa dalam hati kita tu yang kita bergantung kepada kuasa itu untuk menyelamatkan kita daripada keadaan yang kita alami. Adakah Datuk dalam keadaan kemewahan pelbagai nikmat yang ada pada kita hari ini menyebabkan umat kita semakin jauh dari Tuhan, Datuk? Kita perlu imbangkan antara kemewahan itu dengan mencari kebenaran itu. Usaha mencari kebenaran. Jadi walaupun kita hidup dalam keadaan mewah, tetapi kita perlu kembali kepada diri kita sendiri yang sebenarnya. Jadi itulah yang kita sebutkan sebagai fitrah itu. Yang moderator pertanyaan tadi membabitkan atau mengaitkan dengan fitrah itu. Fitrahnya ialah kebersihan semula jadi itu. Yang Allah jadikan manusia, aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati faddala an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi ini menggambarkan bahawa diri kita, akal kita yang bersih, hati kita yang bersih itu memerlukan kepada kita kembali kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu al fitrah dan seterusnya itu. Kita pahami daripada hadis ini bahawa manusia apabila dia bersih dalam keadaan asal seperti kanak-kanak itu, maka fitrah dia berperanan. Sebab itu kita perlu kepada environment ataupun kepada persekitaran yang membantu kita untuk kita balik kepada fitrah kita tadi. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan yang menyeleweng macam sebab fa'abawahu yuhawidanhi atau yunasirani atau yumajisani, mana keadaan yang membesarkan seseorang itu, didikan ibu bapa itu yang menyebabkan fitrah seorang manusia itu menyeleweng atau menyimpang daripada fitrah yang asal itu. Jadi kalau dia hidup dalam keadaan yang bersih, dalam kalangan yang beriman, umpamanya yang bertakwa, maka dia juga
akan mudah kembali kepada fitrah. Terima kasih Datuk atas penjelasan itu. Segala-galanya bermula dari Melaka. Saya nak berpindah kepada tuan rumah, saya bersama Datuk Mufti Melaka. Kalau kita melihat bagaimana catatan sejarah menunjukkan syariat Islam itu ataupun Islam itu tersebar di Nusantara ini bermula dari Melaka. Tetapi yang menariknya Datuk, kita melihat bagaimana Islam yang tersebar di Nusantara ini berlaku secara aman, damai, tidak ada berlaku pertumpahan darah, tidak seperti penyebaran Islam di Asia Barat, di Afrika Utara, di Andalusia dan sebagainya. Persoalannya Datuk, mengapakah masyarakat di Nusantara termasuk di tanah Melayu kita ini begitu serasi dengan syariat Islam ketika itu Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Pengerusi dan ahli jawatan panel sekalian. Alhamdulillah kita tidak dapat menafikan fakta sejarah yang berlaku di alam Melayu bahawa segalanya bermula di Melaka. Dan Melaka pada sekitar 1403, malah ada catatan sejarah mengatakan pula Islam telah bertapak di alam Melayu sekitar 12 tahun 1270-an. Ada yang mengatakan di Pahang, ada yang mengatakan di Terengganu, dan mungkin Melaka tidak nafikan sebagai suatu pusat tamadun bagi alam Melayu. Kalau diambil pun dari perkataan Malqa itu sendiri. Malqa atau Mulaqqa adalah membawa makna satu tempat pertemuan daripada timur dan barat, orang yang berdagang, orang yang berdakwah. Dan indahnya penyebaran Islam di alam Melayu. Kalau kita lihat, kita bukan orang kata seperti mana Timur Tengah, negara Arab. Mereka mendapat hidayah, menukar daripada kesyirikan kepada iman setelah diturunkan kepada mereka Rasul. Mereka bertukar akidah setelah diturunkan wahyu. Tetapi kita alam Melayu menerima Islam adalah dengan utusan mubaligh sahaja, para pendakwah sahaja yang disebut oleh Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Kita jauh daripada Nabi SAW hampir 400-500 tahun. Tetapi risalah itu, inilah satu keunikan dunia Melayu dan dunia Nusantara kita bagaimana. Dan kalau kita lihat perkembangan Islam di alam Melayu dan di Nusantara, kita akan lihat kalau di Melaka sudah pastilah sejarah menunjukkan dia bermula daripada pemerintahan. Yang mana Ibn Khaldun pernah mengatakan dalam satu kata-kata hikmahnya, An-nas ala dini mulukihim. Bila raja, ketua kabilah ataupun pemerintah memeluk Islam, maka berbondong-bondonglah rakyatnya akan memeluk Islam. Dengan kata lain, kalau kita lihat bahawa pemimpin menjadi contoh tauladan yang baik kepada rakyat. Dan pada ketika itu pula, rakyat memang bergantung, orang awam bergantung kepada pemimpinnya. Dan alhamdulillah kalau kita tengok dalam kemana pun, maka Anas ala dini mulukihim, mereka akan melihat ketuanya. Dan yang kedua, kalau kita lihat kenapa mudahnya Islam berkembang di alam Melayu. Islam berkembang sudah pasti dalam sirah Islam pun tidak ada paksaan dalam agama. Dan Islam berkembang dengan dakwah. Dan dakwah tadi sudah pasti ia adalah merupakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah dengan penuh kebijaksanaan. Dan para mubalik yang datang ketika itu telah datang ke negeri Melaka bukan sekadar berdagang, tetapi dalam bersama ialah menyebarkan ilmu, dalam bersama menyebarkan Islam, dalam usaha yang sama memberikan perkhidmatan dan penawaran, dalam yang sama merubah tamadun alam Melayu ketika itu. Dan kalau kita melihat sudah pasti keindahan ni tadi ialah dengan bentuk yang penuh hikmah, bukan dengan pertumpahan darah, bukan dengan paksaan, bukan dengan peperangan, tetapi Islam subur di alam Melayu dengan dakwah pendidikan. Yang ini kalau kita lihat dalam uslub dakwah dipanggil dakwah bil hal. Bukan sekadar dakwah bil lisan, tetapi dakwah yang berlaku secara perbuatan, dakwah yang berlaku secara perlakuan, dakwah yang berlaku secara muamalat kehidupan seharian, yang masyarakat tempatan melihat keindahan akhlak terpuji para mubalik tadi, maka itulah menjadi satu perkara yang mudah. Dan yang ketiga saya nak katakan bahawa itulah lembutnya kita orang Melayu dan orang Nusantara. Dan saya yakin
Kita orang Melayu amat mudah berbicara, amat mudah berunding, amat mudah mendapat kata sepakat. Kadang-kadang dalam keadaan kita sepakat, beransur-ansur, lama-lama kita ditolak beransur-ansur. Pun tak baik juga. Jadi sudah pasti kita orang Melayu, dunia Melayu, orang Islam mempunyai hati yang lembut luhurnya. Dan andainya pernah saya dengar, kalau andainya Rasul itu turun di alam Melayu, apa jadi agaknya? Tapi ditakdirkan kita mendapat Islam dari Mubalik yang penuh berhikmah dan bijaksana. Wallahu alam. Kalau bukan kerana Portugis menjajah tanah Melayu 1511, kemungkinan Islam ini bukan sekadar di Nusantara, Datuk. Kemungkinan melebar seluruh ke Australia, ke Oceania, ke Jepun, ke Korea, ke China. Dan tapi oleh kerana dijajah itu menyebabkan usaha dakwah itu tersekat begitu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu pusingan yang pertama. Kita telah pun mendapat pandangan, beberapa pandangan pada panelis kita. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini banyak lagi persoalan yang akan dijawab. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita ke gelanggang Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini yang kami bawakan secara langsung dari Bandar Bersejarah Melaka. Dan sudah pastinya pada malam ini sejarah yang tercipta khususnya dalam bual bicara Forum Perdana Ehwal Islam di tanah air kita dengan menampilkan 12 ahli panel. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak teruskan soalan ini yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita yang menonton secara langsung di Facebook maupun secara langsung di kaca televisyen. Saya nak ajukan soalan ini daripada soalan penonton kita kepada saya bersama Datuk Haji Bongsu, Mufti Negeri Sabah, berkenaan dengan situasi perlembagaan. Dan mungkin kalau kita boleh sorot kembali, Datuk, berkenaan dengan perlembagaan dalam sejarah Islam untuk menaikkan rasa kasih kita, sayang kita kepada sebuah negara berasaskan kepada konsep perlembagaan yang sedia ada sebelum terciptanya sebuah negara. Macam mana, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih saudara moderator dan rakan-rakan Ashabus Sabah yang bersama-sama kita pada malam ini. Kalau kita soroti sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ketamadunan dengan membina negara Islam yang pertama, Madinah. Suatu perkara yang menarik bagaimana antara perkara yang pertama dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah menggubal satu perlembagaan yang dikenali sebagai Sahifah Madaniyah, the Constitution of Medina. Dan apa yang menarik tentang perlembagaan ini ialah kerana di dalamnya terkandung lebih kurang 47 fasal. Dan lebih menarik, daripada 47 fasal ini, lebih sedikit daripada separuh, iaitu 24 fasal adalah berkaitan dengan hubungan antara Muslim dengan non-Muslim. Bayangkan Nabi Rasul sebagai pemimpin unggul ketika itu menggubal suatu undang-undang perlembagaan dan memberikan hak yang begitu luas kepada masyarakat bukan Islam ketika itu, hak kebebasan, hak beragama dan seumpamanya, lebih awal daripada mana-mana undang-undang moden, Magna Carta ataupun mana-mana undang-undang yang direka oleh PBB. Jadi saya fikir apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu contoh yang paling unggul yang menyaksikan bagaimana Islam sebenarnya adalah suatu tamadun yang boleh memimpin umat dengan memberikan mereka kebebasan, memberikan mereka suatu nilai yang tidak pernah berlaku sebelumnya. Biasanya, lazimnya apabila suatu pemimpin berjaya menguasai suatu negara, maka rakyat yang dikuasainya akan tunduk kepada apa saja yang dipaksakan. Tetapi tidak demikian. Rasulullah memberikan ruang itu kepada masyarakat non-Muslim untuk sama-sama mengakuinya. Terima kasih saya bersama Datuk atas penjelasan berkenaan dengan bagaimana perlembagaan dalam Islam itu dibentuk. Muslimin muslimat sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, saya tertarik dengan satu artikel yang dikeluarkan di akhbar yang ditulis oleh Prof Datuk Dr. Syamrul Hayu. Jadi saya nak mengajukan soalan ini kepada Prof Datuk berkenaan dengan falsafah raja berperlembagaan yang hari ini kadang-kadang kita mempertikaikan dan mungkin mencari jawapan kepada persoalan yang berlega-lega di sekitar masyarakat kita. Mungkin Prof Datuk boleh kongsikan dengan kami bagaimana sebenarnya falsafah raja berperlembagaan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nabil, moderator. Apabila bercakap tentang raja, sebenarnya ia bukanlah suatu yang baru dan bukan suatu yang asing bagi negara kita, dan kita pastikan bahawa institusi raja berperlembagaan itu sentiasa dijamin. Dalam konteks negara kita yang mengamalkan sistem pilihan raya dan ramai juga mengenali sebagai sistem demokrasi berparlimen itu, dan tidak ditinggalkan, bahkan lebih tinggi daripada sistem demokrasi itu ialah sistem raja berperlembagaan, yang mana raja berperlembagaan ini adalah suatu sistem beraja yang berasaskan kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan yang mempunyai kuasa untuk memberi nasihat kepada kerajaan, untuk memberi amaran kepada kerajaan, dan untuk memberikan panduan-panduan dalam berhidup bernegara. Dalam konteks negara kita, kita meletakkan raja atau institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan dan duli-duli yang maha mulia raja-raja pada peringkat negeri sebagai ketua negara atau ketua di negeri masing-masing. Dan dalam konteks ini kita melihat bahawa institusi beraja itu mempunyai kerangka yang mendasar dalam sejarah, dalam sosial budaya, dalam sistem politik dan juga dalam perlembagaan yang kita amalkan sekarang. Jadi sistem beraja ini merupakan bukan suatu yang difahami sebagai raja yang bertindak atas nasihat semata-mata, tetapi baginda juga mempunyai kuasa-kuasa yang tertentu yang dinamakan sebagai kuasa budi bicara. Fungsinya paling utama ialah meletakkan semak dan imbang, meletakkan mekanisme semak dan imbang ke atas sistem demokrasi. Jadi oleh kerana itu telah dimaktubkan di dalam perlembagaan itu yang di-Pertuan Agong juga merupakan institusi yang bertanggungjawab berkaitan dengan keselamatan negara, contoh dengan kuasa untuk mengisytiharkan darurat dalam keadaan-keadaan tertentu. Bergandengan dengan institusi beraja itu ialah juga Majlis Raja-Raja yang merupakan satu sistem atau institusi muafakat antara 9 raja-raja, termasuklah juga yang di-Pertua Negeri dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kuasa institusi Majlis Raja-Raja ini juga boleh mengimbangi atau menaungi sistem raja berperlembagaan di negara kita, dan sekaligus ia menjadikan sistem yang kita amalkan, iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan itu berpandukan kepada sumpah ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dilafazkan mengikut peruntukan 37 Perlembagaan Persekutuan dan jadual keempat yang saya namakan sebagai Sumpah Rabbani dengan nama Wallahi Wabillahi Watallahi, mentadbir negara ini dengan keadilan berdasarkan undang-undang, berdasarkan perlembagaan dan pada setiap masa memelihara akan agama Islam. Wallahu alam. Terima kasih Prof Datuk di atas penjelasan berkenaan dengan falsafah raja berperlembagaan. Sudah pasti kita sebagai rakyat Malaysia beruntung kerana kita disediakan satu perlembagaan yang jelas, bahkan kita sahabat masa diperingatkan dan diberikan maklumat itu sahabat masa untuk kita terus menjadi satu masyarakat yang saling berpadu atas nama kemakmuran dan perpaduan. Baik tuan-tuan, kita nak teruskan perbincangan kita. Saya kembalikan kepada Ustaz Zakaria Osman. Baik, terima kasih Nabil. Saya masih lagi ingin mendapat penjelasan dengan lebih lanjut daripada ahli panel tentang kedudukan institusi raja berperlembagaan dalam negara kita ini. Sebab seperti yang dijelaskan oleh Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu tadi, bagaimana kedudukan raja dalam pentadbiran negara kita itu memberi suatu asas yang kukuh, yang mantap dalam sistem pentadbiran bagi menjamin syariat didaulatkan. Lebih-lebih lagi juga kita membina nusa bangsa, perpaduan dalam kalangan rakyat negara kita. Saya nak minta pandangan Sahibus Samahah Datuk Mufti Perlis. Kalaulah kita melihat tentang sistem institusi raja berperlembagaan di Malaysia, sudah pasti Islam itu dijamin dengan sebaik mungkin dan perpaduan itu tetap terpelihara. Maka tidak timbullah persoalan apabila raja bertitah tentang sesuatu perkara, ada pihak-pihak lain yang cuba mempertikaikan titah tersebut. Jadi bagaimana Datuk melihat tentang fungsi institusi raja ini dalam membina syariat dan mengukuhkan perpaduan dalam negara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Pengurusi dan sidang penonton. Sebelum saya jawab soalan ni, saya
teringat apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau menyebut al-mulku wad-din tawaman. Kuasa dan agama itu kembar. Ad-dinul asl wa sultanun harisun. Agama itu terasnya, kekuasaan itu menjaganya. Fama la asla lahu famahdum wa ma la harisa lahu fadai', kata Al-Ghazali. Apa yang tidak ada asasnya, terasnya, maka dia akan binasa, dan apa yang tidak ada penjaganya, maka dia akan sia-sia. Dan kita melihat sarjana-sarjana syariah, sarjana-sarjana siasah syariah. Siapa yang belajar dalam siasah syariah ni, mereka berkenalan daripada awal lagi al-ahkam as-sultaniyah yang disebut oleh Al-Mawardi. Al-Mawardi sebut benda yang sama. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatud dunya bih. Imamah, pemerintahan, kekuasaan itu merupakan tajuk, merupakan subjek bagi galang ganti kerja Nabi di dalam memelihara agama dan menguruskan dunia ini dengan agama. Kita di Malaysia ini satu keberuntungan kita, hadzun azim, kerana dikaitkan kuasa pemerintah itu mesti menjaga agama, walaupun hal itu memang yang sepatutnya. Tetapi perlembagaan itu sendiri menyebut hal itu. Maksudnya bukan hanya tanggungjawab yang memang ada dalam nas agama yang dipelihara oleh pemerintah. Perlembagaan juga mensabitkan hal itu, bahawasanya pemerintah tidak boleh lari daripada hal itu. Untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala nak membolehkan pemerintah itu menjaga agama dan bersiasah dengan menggunakan panduan agama, diberikan satu keistimewaan, iaitu kepada pemerintah, iaitu ketaatan kita kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Walaupun tidak diulangi perkataan taat sebagai tanda bahawa kaitan ketaatan itu dengan Allah dan Rasul, tapi itu maksudnya kita kena taat kepadanya. Jika tidak, urusan tidak boleh berjalan. Betul. Tapi dalam masa yang sama, Nabi mengingatkan pemerintah. Maksud, sesiapa saja yang mempunyai kuasa, supaya memastikan dia melaksanakan tugasan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim, Nabi kata, "Ma min 'abdin yastar'ihu Allah ra'iyatan fayamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada satu orang hamba, dalam sebagian riwayat min walin, tidak ada seorang pemerintah yang mana Allah lantik dia untuk menguruskan sejumlah rakyat. Pada hari dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan ke atasnya syurga. Jadi ada dua tu, satu ketaatan, satu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh mereka yang telah diamanahkan untuk memelihara agama dan memelihara bersiasah dengan dunia dengan panduan kemaslahatan agama. Terima kasih Sahibul Samahah Datuk Mufti. Itu dia, kuasa dan agama, kedua-duanya perlu bergerak seiring. Kalau agama tanpa kuasa, maka bagaimana kita nak mendaulatkan syariat? Begitu juga kalau agama, kalau kuasa tidak dipandu oleh agama, sudah pasti kita juga akan tersesat. Saya nak berpindah untuk memohon sedikit pandangan ulasan daripada Datuk Seri Mufti Pahang yang berada di sebelah saya dengan dekat ni tadi. Dia sabar menunggu gilirannya. Kalau kita melihat kepada sistem pentadbiran dalam negara kita, mungkin kebanyakannya adalah kesan dan juga pengaruh daripada konsep pentadbiran berasaskan kepada sistem kolonial Inggeris. Jadi adakah dengan sebab kesan dan juga pengaruh ini, kita lihat seolah-olah pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam ini seperti berada di kelas yang kedua, sama ada dalam sistem pengurusannya, dalam sistem undang-undang Islamnya, sama ada dalam sistem kehakiman Islamnya. Adakah Datuk bersetuju dengan pandangan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya jawab, tak setujulah. Kerana kita adalah negara Malaysia adalah salah sebuah negara
yang ada di dunia ini yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Pertama, sebagaimana yang disebut oleh ahli panel kita tadi, ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah bersumpah dalam perkara 371 tu. Sumpahnya pertama, wallahi wa tallahi wa billahi wa tallahi, itu mana menunjukkan bahawa sebelum Kebawah Duli Yang Maha Mulia nak menguruskan, mentadbirkan negara kita ini, dia bermula dengan melafazkan satu kalimah, mengaku bahawa dia ada dua dalam sumpah tu. Sebagaimana yang disebut di sini, ialah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negeri ini. Jelas sekali pada kita bahawa inilah yang perlu dipahami oleh semua orang. Sama ada tadi ahli politik ke, ahli pentadbiran yang mentadbirkan rakyat, seluruh rakyatnya, mesti bersungguh-sungguh dalam meletakkan bahawa Malaysia ini, kalau disebut tadi, kalau ada kata-kata prinsip rule of law ni, kedaulatan undang-undang, hanya itu saja dilaungkan. Dia kata kita mesti menegakkan kedaulatan undang-undang, tetapi kedaulatan itu yang pertama tadi, yang tuanku sumpah untuk keadilan. Yang kedua untuk agama itu hifzuddin, menjaga agama itu. Ini yang orang tak ambil tahu. Kalau kita sebagai politik, yang penting sekali kita kena beritahu masyarakat bahawa agama ini perlu dibimbing. Artinya peraturan-peraturan yang ada di parlimen itu kita mendulukan tentang hifzuddin itu. Datuk, Datuk boleh sebutkan beberapa contoh hasil daripada sumpah yang di-Pertuan Agong untuk memelihara agama itu. Bagaimanakah dia diaplikasikan dalam sistem pentadbiran negara berdasarkan kepada sumpah untuk memelihara agama itu, supaya kita jelas dan kita faham? Seperti mana? Kalau seorang hakim kata, kalau seorang hakim, dia bukan sahaja meneliti statement ataupun apa yang panggil apa yang terdapat dalam undang-undang itu saja, tapi dia mesti memikirkan bahawa undang-undang itu mesti ke atasnya, iaitu menjaga agama. Sebab tu kalimah, perkataan Allah dan kalimah itu mesti diutamakan untuk kepentingan umat Islam, supaya kalimah itu tidak dihina, tidak dipermain-mainkan. Bukan bererti kita larang orang menyebut, orang Islam menyebut Allah dan sebagainya. Kadang-kadang orang Islam kata, orang yang bukan Islam kata apa, insya-Allah benar ada. Tapi kita tak marah. Dalam tapi yang kita yang marah ni sekarang ni, mereka mengosakkan akidah umat Islam. Tapi kita kadang-kadang tak ambil kisah. Itu yang perkara yang besar yang patut kita ambil perhatian. Maknanya sama ada dia hakim, sama ada dia peguam, sama ada dia ahli politik, sebagai pentadbir negara, kita tidak sedar bahawa apabila kita tak meningkatkan hifzuddin ini, akhirnya orang lain nak untuk menonjolkan sebuah negara yang bukan Islam, sekular. Ini sebuah negara Islam. Sepatutnya kita berbangga. Sebagaimana seorang Islam kata, Allah berfirman, Qul hazihi sabili, inilah agama aku, inilah bendanya. Yang patut kita pertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Datuk memang bersemangat. Soalan tu kena dengan jiwa Datuk, tapi masa kita begitu pendek-pendek Datuk. Kita nak bagi ruang dan peluang ramai di kalangan rakan kita yang belum sempat memberi pandangan lagi. Kita berhenti rehat seketika. Lepas ini kita nak tanya soalan panas sikit sekali lagi.
Anda sedang mengikuti siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam dari negeri Melaka sempena dengan mesyuarat jawatankuasa Muzakarah MKI kali ke-119 bersama dengan 12 orang ahli panel. Dan kita membincangkan syariat didaulat, perpaduan diangkat. Forum dianjurkan bersama JAKIM, Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Mufti Negeri Melaka, Bank Islam Malaysia Berhad, disiarkan secara langsung oleh JAKIM dan juga RTM. Kita nak teruskan perbincangan ini. Saya nak pergi ke Kelantan pula. Sahibus Samahah, Datuk Mufti Kelantan, ya. Kita bercakap ya tentang isu mendaulatkan syariat. Yang keduanya adalah tentang isu perpaduan untuk kita sama-sama angkat. Islam adalah agama menjamin perpaduan. Tapi dalam konteks masyarakat di negara kita pada hari ini, Datuk, adakah perpaduan itu kita realisasikan sama ada di dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri, dan kalangan masyarakat Islam dan bukan Islam, pelbagai kaum dan suku kaum yang ada di negara kita ini, dapat kita realisasikan Islam sebagai agama perpaduan, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator, Ustaz. Untuk pencerahan persoalan yang dikemukakan, kita tahu bahawa perpaduan adalah nikmat yang paling besar, manakala perpecahan adalah malapetaka yang paling besar. Kalau kita perhatikan juga bahawa satu-satunya agama yang sentiasa menyeru, yang mengajak kepada perpaduan ini ialah agama Islam. Agama Islam mahukan berlaku apa yang disebut sebagai ta'liful qulub, penyatuan, pemaduan, memadukan hati, rasa sehati sejiwa. Tetapi yang menjadi masalahnya dalam realiti masyarakat kita di negara kita ini, kita dapat saksikan perpaduan itu semacam benang kusut, semacam benang rebuk. Ada-ada saja gejala-gejala yang membangkitkan persoalan-persoalan untuk mengeruhkan suasana. Jadi oleh kerana itu, kita memanfaatkan kepelbagaian, kemajmukan masyarakat di negara kita ini, perbezaan pendapat yang wujud, kepelbagaian agama yang dianuti. Ini adalah fitrah. Di zaman Rasulullah pun kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama. Yang menjadi persoalan besarnya ialah bagaimana kita mengurus kalau ada perbezaan itu. Jadi saya merasakan bahawa untuk menyatukan, merealisasikan masyarakat kita ini yang berbilang kaum ini, kita kena meminimumkan kerengganan atau kita sebut sebagai kejauhan hati itu, menghilangkan rasa yang tidak senang itu, menghilangkan rasa curiga mencurigai. Dan kepada seluruh masyarakat dianjurkan supaya bersikap sederhana. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah sederhana. Jadi sikap melampau, sikap ekstrim perlu dihentikan. Iyyakum wal ghuluw fid din. Jauhilah dari sikap melampau dalam beragama. Kita perlu urus perbezaan pendapat, perbezaan pandangan yang wujud dalam masyarakat kita.
hidupkan budaya toleransi beragama, tetapi bukan berarti menyamaratakan agama. Bukan berarti kita mencampur adukkan fahaman-fahaman pelbagai ini dengan ajaran agama. Ini perlu ditegaskan bahawa tidak ada kompromi, tidak ada tolak ansur agama Islam itu sendiri dengan agama-agama lain. Tetapi yang adanya ialah tolak ansur antara penganut-penganut. Sebab itu Al-Quran menyebut lakum dinukum waliyadin. Mu agamamu, aku agama aku, artinya apa yang ingin dilaksanakan oleh agama-agama lain dipersilakan. Tetapi apa yang hendak dilaksanakan, yang telah dilaksanakan, yang hendak dilaksanakan oleh orang Islam, jangan diganggu gugat. Maksudnya Datuk, toleransi itu boleh, tetapi jangan sampai menggadai prinsip agama yang disyariatkan. Sebab itu saya katakan tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Tetapi toleransi antara penganut. Bukan toleransi agama itu. Ya. Okey. Mungkin Ustaz Nabil ada pandangan daripada netizen yang berkenaan dengan isu perpaduan ataupun isu berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan ini. Betul Ustaz Zakaria. Daripada kita lihat perbincangan di dalam dewan kita ini yang semakin rancak, juga komen di Facebook kita juga semakin rancak. Semakin ramai yang mengikutinya dengan pelbagai pandangan, dan jika boleh saya bacakan beberapa coretan kata-kata mereka untuk kita renungi bersama. Salah satunya datang daripada Rosnah binti Jusan, salam dari Singapura. 12 panel yang hebat-hebat dan tajuk yang menarik untuk dikupas. Syabas TV1. Seterusnya saya bacakan daripada Qaid Syam. Tahniah penganjur, teruskan perjuangan dakwah, semoga Allah turunkan rahmat di bumi ini. Dan saya memetik satu lagi berkenaan dengan juga ucapan terima kasih daripada Nick Syuharul Apizo Safian, menunjukkan bahawa alhamdulillah tahniah penganjuran program yang sangat mulia pada malam ini. Perpaduan yang kadang-kadang dicemari dengan perdebatan yang banyak memfokuskan berkaitan pegangan khilafiyah, sepatutnya kita mengeratkan kasih sayang sesama kita, berteraskan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi Ustaz Zakaria berhenti di Kelantan. Saya terbangkan pula ke Kuala Lumpur bersama dengan saya bersama Datuk Mufti Wilayah. Datuk Dr. Lokman, bila kita lihat tentang satu isu yang kadang-kadang apabila disentuh dan sudah pastinya akan menimbulkan nilai kemarahan, terutama apabila isu sensitiviti kalimah Allah yang kadang-kadang boleh mencemarkan nilai perpaduan itu. Pandangan Datuk dan juga bagaimana solusi yang terbaik untuk kita sama-sama tangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Berkaitan dengan isu kalimah Allah yang akhir-akhir ini menjadi ditimbulkan balik selepas daripada keputusan Mahkamah baru-baru ini, soal tentang kalimah Allah itu kita pergi kepada perkara yang sangat basic, iaitu penerimaan kita orang Islam kepada Allah itu atas asas Allah adalah Tuhan yang wajib disembah, yang Maha Esa, yang tak boleh disyirikkan dengan apa-apa yang lain. Kalau itu yang menjadi asas kepada kalimah Allah itu, maka apa-apa penggunaan yang lain daripada itu, maka itu tentunya akan menimbulkan satu sensitiviti di kalangan orang Islam, itu akan ada. Secara logik memang kita boleh menerima apa yang berlaku. Tetapi apa yang perlu dipahami ialah sikap yang suka mempolemikkan isu itu pun satu hal yang perlu juga kita tangani. Apabila kita telah boleh menerima Allah itu sebagaimana ditarifkan tadi, dan ia telah pun difatwakan di kebanyakan negeri-negeri di Malaysia ini, termasuk di peringkat kebangsaan pun sudah ada fatwanya, maka penerimaan sepatutnya sudah tidak timbul isu lagi, sebab ia telah pun ada difatwakan, dan sebahagian negeri telah pun digazet, diwartakan bahawa kalimah Allah itu hanya digunakan oleh untuk orang Islam, dan ada sebahagian pentafsiran supaya
untuk mengelak daripada ini disalahgunakan oleh pihak-pihak lain, khususnya dalam percetakan dan sebagainya, yang boleh tentunya akan mengelirukan akidah umat Islam itu sendiri. Jadi itu asas kepada penggunaan kalimah Allah dilarang kepada pihak lain selain daripada orang Islam, kerana ditakuti akan digunakan dan diselewengkan daripada maknanya yang asal itu. Jadi isu ini perlu diselesaikan dengan cara masing-masing perlu kembali kepada asas yang disebutkan tadi, penerimaan bahawasanya Allah itu adalah dengan takrif yang betul, dengan penggunaan yang betul, dan kalau sekiranya semua boleh kembali kepada asas itu sendiri, maka tidak ada lagi isu polemik dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih saya bersama Datuk. Tuan-tuan dan puan, isu ini telah banyak negeri fatwakan seperti yang bahagia saya bersama katakan tadi. Yang penting tenang-tenang aja, jangan digasak-gasak, nanti rosak perpaduan kita. Ustaz Zaid, kita teruskan untuk perbincangan kita yang seterusnya. Saya nak ke negeri Johor, Sahibul Samahah Datuk Mufti Johor. Kalau kita melihat kepada sistem pentadbiran hal ehwal agama Islam di negara kita ini, dia begitu unik kerana kuasa agama itu terletak di 14 buah negeri masing-masing. Jadi timbul persoalan bagaimana kita nak membina kesatuan, fikrah, perpaduan apabila setiap isu agama itu berbeza-beza kadang-kadang di antara satu negeri. Bagaimana keunikan ini dapat kita jadikan kekuatan kita bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Kalau kita, bagaimana kita maklum bahawa Malaysia ini mempunyai 14 buah negeri. Dan kalau kita merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan di dalam Senarai 9, yang mana dalam Senarai 9 ini menyenaraikan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, kemudian bidang kuasa yang berkongsi di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, dan juga bidang kuasa Kerajaan Negeri. Dalam jadual 9 menyebutkan bahawa hal ehwal agama Islam itu adalah terletak di bawah kuasa negeri. Dan secara praktiknya di negeri-negeri telah pun memperuntukkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan juga TYT yang di-Pertuan Negeri-Negeri selaku wakil Yang Pertuan Agong adalah merupakan ketua kepada agama Islam bagi setiap negeri. Dan di negeri-negeri seluruh Malaysia, 14 buah negeri ini semua mempunyai enakmen-enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri secara khusus tu. Kita lihat bahawa setiap negeri mempunyai bentuk pengurusan yang sama dari segi pengurusan agama Islam itu sendiri, iaitulah dengan mewujudkan organisasi-organisasi yang bertanggungjawab dalam pengurusan agama Islam ini. Antaranya iaitulah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang menjadi badan induk di setiap negeri, badan induk yang menentukan dasar hala tuju agama Islam itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri yang mana merupakan pelaksana kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama. Kemudian ada Jabatan Mufti setiap negeri yang menentukan soal hukum hakam, fatwa dan sebagainya. Kemudian ada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri yang bertanggungjawab soal keadilan syariah dari segi kekeluargaan, dari segi jenayah syariah dan sebagainya. Dan tidak habis di situ saja. Setiap negeri juga di daerah-daerah ada pentadbiran agama Islam daerah-daerah yang diketuai oleh kadi ataupun pegawai tadbir agama daerah. Jadi kalau kita lihat maknanya dalam Malaysia ni 14 negeri, setiap negeri itu ada pengurusan agama yang disusun secara teratur dan bersistem itu, maka saya ingat cantik, tidak ada apa-apa kurangnya. Kalau kita bandingkan dengan apabila kita menghadapi sesuatu peperangan, contohlah bukan perang ni, kita satu pasukan yang belum tentu tersusun dengan kita ada 14 pasukan ketumbukan yang semuanya mempunyai strategi-strategi dan juga diurus secara bersistem, maka sudah barang tentulah 14 pasukan yang bersistem, yang teratur ini lebih digerungi oleh pihak lawan berbanding dengan pentadbiran di bawah satu kelompok yang besar, tetapi kita belum tahu lagi bagaimana bentuk
pengurusan yang telah dirangka. Cuma kalau kita lihat yang moleknya di Malaysia ni, walaupun kita ada 14 negeri dan 14 pengurusan agama, tetapi kita ada badan-badan penyelaras. Iaitulah umpamanya Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Betul. Yang menyelaraskan fatwa-fatwa, dasar-dasar agama Islam itu sendiri. Kemudian kita ada JAKIM, kita ada Jabatan Kehakiman Syariah, kemudian kita ada Jauhar, yang semuanya adalah merupakan badan-badan penyelaras di peringkat kebangsaan untuk menyelaras jabatan-jabatan ataupun pengurusan-pengurusan agama di peringkat negeri. Walaupun penyelaras ini tidak ada kuasa kepada negeri-negeri, tetapi di situ ada satu badan lagi yang dinamakan Majlis Raja-Raja. Ya. Majlis Raja-Raja yang menjadi pemutus kepada apa sahaja perkara-perkara yang berbangkit dalam isu-isu agama supaya ianya dapat diselaraskan di antara satu negeri dengan satu negeri. Jadi kalau kita tengok dari segi pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia ni, yang diurus tadbir melalui 14 negeri-negeri ni, kita tengok ada bidang-bidang yang diurus secara pelbagai, berdasarkan kepada kreativiti dan juga berdasarkan kepada keperluan negeri-negeri berkenaan. Sebagai contohnya dalam menguruskan soal perkahwinan, dalam soal pendidikan, dalam soal pengurusan zakat. Ada negeri yang pengurusan zakat dari segi pungutan dan agihan berbeza antara satu dengan lain berdasarkan kepada keperluan dan berdasarkan kepada kreativiti negeri-negeri berkenaan. Begitu juga dengan isu pendidikan, pendidikan agama dan juga dakwah dan seumpamanya. Jadi kita lihat keindahan yang berlaku dengan bentuk pengurusan 14 negeri ini. Tidak ada ianya diurus tadbir dalam keadaan persaingan yang sehat antara jabatan-jabatan agama, majlis-majlis agama 14 negeri ni. Bahkan kita tak nampak adanya berlaku pertelagahan, perselisihan, perkelahian antara satu negeri dengan satu negeri. Betul. Kalau sebagai contoh yang paling mudah lah, sekarang ni kita insya-Allah 4 hari lagi kita akan melihat anak bulan untuk menentukan awal Ramadan, begitu juga dengan awal Syawal untuk tentuan hari raya. Maka ke semua negeri akan melihat anak bulan. Tetapi apabila sudah sampai masa melihat anak bulan dan proses itu telah pun dilakukan, maka dirujukkan kepada Majlis Raja-Raja untuk menentukan. Mungkin barangkali ada negeri yang nampak anak bulan, ada negeri yang tak nampak anak bulan. Tapi tidaklah pula negeri yang nampak anak bulan dia saja yang berpuasa, tapi yang tak nampak anak bulan dia tak nak berpuasa sebab tak nampak. Dirujukkan kepada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja yang menentukan mula berpuasa ataupun tidak. Sekalipun mungkin agaknya kalau di Malaysia ni kita ada imkan ru'yah dan hisab. Ada maknanya kalau misalnya semua tak nampak anak bulan pun, kita ada lagi kaedah hisab yang mana dengan perkiraan anak bulan itu boleh kelihatan. Maka Majlis Raja-Raja menentukan bila kita mula untuk berpuasa, bila kita mula untuk menyambut hari raya. Inilah dia keistimewaan yang ada pada sistem yang di Malaysia ni. Maksudnya Datuk, walaupun kita berbeza ataupun kepelbagaian dalam pengurusan dan pentadbiran agama Islam itu tidak semesti dia suatu kelemahan. Sebagai contoh, kita hari ini muzakarah Jawatankuasa Muzakarah MKI yang bersidang di Melaka adalah salah satu bentuk penyelarasan untuk menyelaraskan pandangan hukum di antara mufti-mufti. Dan ada bidang juga Tuan Fungsi yang semua negeri perlu selaras. Sebagai contohnya undang-undang dan juga mahkamah syariah. Bayangkanlah kalau kita mempunyai sistem undang-undang yang berbeza di antara semua negeri, saya rasa mungkin haru biru lah kan di Malaysia ni. Tetapi ada bidang, iaitulah bidang undang-undang dan juga bidang mahkamah syariah ini memang diselaraskan. Betul. Satu Malaysia di bawah badan penyelaras yang ada di peringkat kebangsaan. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Terima kasih atas kesetiaan anda yang tidak berganjak di kaca televisyen masing-masing ataupun anda yang mengikuti secara langsung menerusi Facebook JAKIM, Forum Perdana Ehwal Islam. Kita bersiaran lebih 1 jam dan kita akan tamat apabila cukup 2 jam insya-Allah malam ini. Forum yang dianjurkan oleh JAKIM, Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Mufti Melaka, Bank Islam Malaysia Berhad, dibawakan kepada anda oleh JAKIM dan juga RTM. Kita akan teruskan perbincangan. Saya mohon maaf kepada Tan Sri Syekh Ghazali, orang yang tenang pada malam ini, sabar menunggu giliran untuk berbicara. Saya kira antara panel yang paling senior adalah Tan Sri. Tan Sri selain daripada ahli MKI yang dilantik, Tan Sri juga merupakan pengurusi jawatankuasa teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil. Saya kira sudah lebih 20 tahun Tan Sri terlibat dengan jawatankuasa teknikal Undang Syarak. Sebab saya masuk ke JAKIM pun Tan Sri dah 18 tahun, Tan Sri sudah sebagai pengurusi jawatankuasa teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil. Isu ini ada kaitan Tan Sri sebab isu pertembungan di antara Undang-Undang Syarak dengan Undang-Undang Sivil seolah kadang-kadang memperlihatkan bagaimana Undang-Undang Syarak itu berada di kelas yang kedua, Tan Sri, dan kadang-kadang boleh menimbulkan perselisihan dan menggugat perpaduan dalam negara kita. Bagaimana Tan Sri melihat isu yang berlaku dalam antara Undang-Undang Syarak dengan Undang-Undang Sivil ini dan bagaimana boleh kita harmonikan secara bersama, Tan Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz Zakaria. Jadi bila nak bercakap mengenai dengan pertembungan undang-undang ni, terutamanya undang-undang yang berkaitan dengan hukum syarak ni, saya ingat kita nak kena tengok perkembangan undang-undang tu sendiri. Jadi kalau kita tak tengok undang-undang yang kita laksanakan di tanah Melayu ni ataupun di Melaya, sebelum merdeka dan selepas merdeka, kemudian tahap dia sampai sekarang ni, panjang cerita undang-undang ni. Cuma saya duduk mikir macam mana nak ringkaskan. Satu cabaran, Sri. Itu. Dia satu aja. Selepas daripada Mahkamah Syariah dipisahkan, dikeluarkan daripada pengurusan di bawah, dikeluarkan daripada arus perdana lah kita kata, zaman Inggeris pada tahun 48. Asalnya Mahkamah Syariah ni dia sama, duduk dalam satu ni. Tapi tahun 48 Inggeris keluarkan. Jadi kedudukan Mahkamah Syariah berjalan waktu tu tak ada undang-undang. Kemudian undang-undang yang pertama yang untuk dilaksanakan di negeri dan oleh Mahkamah Syariah ataupun pada ketika itu dipanggil dengan nama Mahkamah Qadhi. Maka tahun 1952 Selangor Gubal Undang-Undang Hukum Syarak Selangor 1952. Jadi dalam undang-undang tu semua ada dalam itu. Dari segi pengurusan, pentadbiran, fatwa, acara, keterangan, kesalahan, semua ada dalam itu. Kemudian di sini memang nampak tentang kedudukan Mahkamah Syariah yang kita ikut undang-undang yang digubalkan sebelum merdeka, iaitu tahun 1952. Sebab dalam undang-undang ni Mahkamah Syariah ni satu peringkat saja. Itu kuasa Mahkamah satu, dia nama Mahkamah Qadhi satu peringkat. Dan Mahkamah Qadhi besar pun satu peringkat. Kedudukan Mahkamah Syariah mengikut undang-undang. Sebab mahkamah ni ikut undang-undang. Cukup teruk pada ketika itu.
Sebab mahkamah syariah boleh buat keputusan, tapi dia tak boleh melaksanakan keputusan yang dibuat. Apabila dia nak laksanakan keputusan yang dibuat, hukuman yang dibuat, dia kena rujuk kepada mahkamah magistrate. Itu keadaan masa tu. Selepas daripada itu, mahkamah qadhi besar, dia boleh buat keputusan. Tetapi contoh saya nak bagi. Contohnya, mahkamah qadhi besar buat keputusan mengenai dengan pembahagian harta sepencarian. Mudah perkara ni. Tapi bila nak laksana tak boleh. Sebab kuasa dia nak daftar pejabat tanah. Pejabat tanah tak mau terima keputusan mahkamah syariah. Ya, pada ketika tu. Habis macam mana keputusan tu? Kena bawa. Kalau ni kena bawa lah. Pemohon yang dapat perintah tu dia akan bawa ke mahkamah tinggi. Dan mahkamah tinggi akan yang keputusan mahkamah syariah jadi sebagai satu eksibit saja. Dan selepas itu akan dihukum oleh mahkamah tinggi. Maka barulah pejabat pendaftar tanah akan terima. Ini berjalan sampai bila? Sehinggalah pinaan 121, bukan pinaan 121, 121 tahun 88, sehingga pinaan kanun tanah negara. Baru dia terima. Jadi itu yang nampak. Lagi satu, bila ada orang tak berhati, yang ni yang teruk ni. Bila orang tak berhati, mahkamah qadhi buat hukuman, mahkamah qadhi buat keputusan. Orang tak berhati, ada boleh buat rayuan, boleh appeal, tapi dia tak mau. Dia ambil tu, dia tinggal keputusan tu. Dia bawa kes baru pergi ke mahkamah sivil. Mahkamah sivil buat satu keputusan bercanggah dengan apa yang telah diputuskan oleh mahkamah qadhi, maka keputusan mahkamah sivil adalah terpakai. Ini memang ada tertulis di dalam undang-undang. Kemudian saya ingat saya dah dapat masa habis. Tan Sri, tak apa, insya-Allah kita akan lihat dulu apa pandangan. Yang saya cerita ni baru sikit tu. Sikit sangat lagi. Itu. Jadi kalau saya boleh lajak, sedap saya nak cerita lagi. Ya, Tan Sri seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang pentadbiran kehakiman undang-undang syariah, pernah menjadi ketua hakim dan juga ketua pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Banyak perkara-perkara dalam pemerhatian beliau yang ingin dikongsikan pada malam ini. InsyaAllah kita ada masa nanti kita akan kembali kepada Tan Sri. Kita nak lihat dulu apa pandangan penonton di Facebook. Terima kasih Ustaz Zakaria. Saya kumpulkan beberapa pandangan dan juga mungkin lontaran soalan kepada ahli panel kita, yang mana saya nak ajukan soalan ini khusus kepada Datuk Zainul Rijal Abu Bakar. Apabila saya lihat beberapa soalan yang diajukan daripada Putri Nur, daripada Faisal Yusof dan Anita Cik Azli Badli, yang rata-ratanya menjurus kepada negara kita yang dikenali oleh masyarakat dunia dengan kepelbagaian latar belakang masyarakat, dengan bercampurnya pelbagai etnik-etnik yang jauh lebih banyak daripada negara-negara luar, dan sudah pasti itu menunjukkan bahawa Malaysia sebuah negara yang patut kita rasa bangga. Pun begitu, bagaimana pandangan Datuk dalam situasi kita nak memupuk nilai perpaduan berasaskan kepada nilai perlembagaan yang satu untuk memastikan bahawa rakyat boleh patuh dan taat kepada pemerintah kita dalam satu-satu masa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nabil. Memang tidak dapat dinafikan di dalam negara kita pelbagai kaum memang wujud, ya. Dan itu sebenarnya bukan merupakan satu kekurangan bagi Malaysia ini. Ia merupakan satu kelebihan kepada rakyat Malaysia yang kita mempunyai pelbagai kepelbagaian yang banyak. Tetapi
ada penyatuan yang perlu kita lihat, di mana kita lihat pada ketika ini di Malaysia, walaupun ada satu insiden yang terpencil, perpaduan rakyat adalah utuh di Malaysia. Berbanding even kalau negara-negara yang mempunyai 99% rakyatnya daripada satu bangsa sahaja pun ada berlaku peperangan saudara dan sebagainya. Tetapi ia tidak berlaku di dalam negara kita. Kerana apa? Kerana kita menerima satu dokumen yang asas, iaitu Perlembagaan Persekutuan yang menjadi undang-undang yang asas kepada negara kita. Setiap rakyat perlu melihat kepada undang-undang ini sebagai satu dokumen yang diterima dan dilaksanakan. Cuma sejak kebelakangan ini, terdapat pelbagai pihak, sama ada di kalangan orang Islam ataupun orang bukan Islam, yang mencuba mentafsirkan perlembagaan itu mengikut acuan-acuan yang tertentu, seperti hak asasi manusia. Banyak isu-isu hak asasi manusia yang diketengahkan, yang meminggirkan sejarah perundangan negara kita sendiri. Hak asasi manusia dilihat sebagai seolah-olah satu agama di negara kita, yang mana pengamalan agama itu sendiri diacu ataupun ditapis oleh hak asasi manusia. Perkara ini sekiranya kita biarkan lama kelamaan, ia akan menjadi satu barah di dalam kehidupan kita dan ia akan memecahkan perpaduan antara kita. Jadi perkara-perkara sebegini kita perlu akur dokumen-dokumen yang telah kita persetujui, dah disepakati daripada awal, kita perlu melaksanakan. Kalau kita lihat dalam Perlembagaan Persekutuan pun tidak ada disebut tentang hak asasi manusia. Apa yang disebut di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah tentang kebebasan asasi. Hak asasi dan kebebasan asasi itu sangat berbeza. Kalau saya nak ulas mungkin masa agak panjang, jadi mungkin saya katakan bahawa terdapat perbezaan antara kebebasan asasi dan juga hak asasi. Kebebasan asasi ada dinyatakan di dalam perlembagaan dengan jelas. Bagaimana kebebasan tentang kesamarataan. Kesamarataan di dalam Perlembagaan Persekutuan bukannya semua orang sama. Bukannya semua satu sama dengan satu. Ada perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan, membawa kepada sedikit perbezaan antara golongan-golongan tertentu. Begitu juga kalau kita meletakkan hak asasi ini di tempat yang tidak sepatutnya. Trend seluruh dunia sebenarnya dan mula berlaku di Malaysia. Kita lebih mementingkan hak asasi, hak itu berbanding dengan responsibility, berbanding dengan tanggungjawab. Kita sangat jarang bercakap tentang tanggungjawab kita untuk mengekalkan perpaduan. Kita sangat jarang bercakap tentang bagaimana kita mahu mengekalkan apa yang perlu kita lakukan. Kita sangat jarang bercakap tentang hak umum berbanding dengan hak individu yang ada di dalam hak asasi itu sendiri. Jadi perkara-perkara ini perlu kita ambil kira untuk memelihara perpaduan di antara kita, melihat kepada yang manakah yang lebih penting. Hak umum itu sepatutnya mengatasi hak individu, bukannya hak individu mengatasi hak yang lebih umum. Ramai orang yang mengatakan bahawa hak asasi diri saya contohnya, terpulanglah kepada saya nak melakukan apa sahaja. Itu sebenarnya tidak betul. Dari sudut agama pun tidak betul, dari sudut adat ketimuran juga tidak betul, dari sudut undang-undang juga tidak betul. Kerana setiap kebebasan asasi yang disebut di dalam Perlembagaan Persekutuan itu ada hadnya, ada batasannya. Ia bukanlah bersifat kebebasan yang mutlak, yang langsung tidak mengambil kira kepentingan daripada umum itu sendiri. Terima kasih Datuk atas penjelasan berkenaan dengan situasi Malaysia yang penuh dengan kepelbagaian latar belakang masyarakatnya. Saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan di Facebook kita, yang saya yakin soalan ini saya nak ajukan kepada saya bersama Datuk Seri Haji Abdul Rahman, Mufti Negeri Pahang. Apabila ditanya dan ada kaitan dengan yang bahagia Datuk Zainul Rijal sebut tadi berkenaan dengan hak asasi. Tiba-tiba keluar soalan. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hak asasi manusia dapat dijaga dengan perlembagaan yang sedia ada? Yang disebutkan oleh Datuk Zainul Rijal tadi bahawa bagaimana kebebasan, tidak ada hak asasi. Pandangan yang bahagia Datuk Seri. Terima kasih kepada Ustaz Nabil. Saya bersetuju apa yang telah disebut oleh Datuk Zainul
bahawa di dalam perlembagaan memang tak ada sebut hak asasi manusia sebagaimana yang dicipta oleh orang barat lah. Yang ada sebut tadi, yang dah jelas kan? Yang ada dia mengatakan kebebasan asasi. Kebebasan asasi begini, maksudnya kalau seseorang itu mencuri, dia tak boleh kata saya bebas, saya nak buat apa, saya nak mencuri ke, nak berjudi ke, ataupun LGBT ke. Dia hak asasi, kebebasan asasi kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Siapa yang melakukan sesuatu ada undang-undang, dia kena. Dia tak boleh kata aku bebas terlepas daripada undang-undang. Tetapi hak asasi manusia yang ni, dia seolah aku terlepas daripada undang-undang. Itu beza antara hak asasi, kebebasan asasi yang ada di negara kita dengan hak asasi yang diciptakan oleh orang Barat. Dalam segi agama misalnya, ada satu kumpulan yang dia kata saya ni orang Islam, hak saya lah nak beragama Islam, saya nak minum apa salahnya, saya bebas. Kita dalam Islam begitu juga. Kalau dalam undang-undang ada kebebasan asasi, ada peraturan, dalam Islam pun apabila kita melakukan sesuatu, kita ada peraturan. Ada yang kata saya tak nak ikut macam mana arahan daripada Jaib ke, daripada Majlis Agama Islam, saya nak hak saya sebagai orang Islam. Mana boleh begitu? Itu yang kita kena ambil perhatian lah. Dan puak-puak yang mengatakan, puak-puak yang berkiblatkan kepada hak asasi ini, seperti yang ada tekanan kepada negara kita, dia suruh tubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, iaitu Suhakam. Dan kita tertekan dengan PBB ni. Dia nak suruh orang buat apa saja tanpa ada undang-undang, seolah undang-undang rimba lah, kembali kepada undang-undang rimba gitu. Sepatutnya kalaulah puak-puak ni macam LGBT ni dia ada penjenayah. Tapi kalau ikut kepada hak asasi manusia ni, dia nak depend penjenayah ni. Itu yang tak betul. Maka patutnya mereka ini, LGBT ini adalah penjenayah. Kita bukan nak sokong dia. Patutnya kita beri dia peraturan ataupun kenakan dia undang-undang dan sebagainya. Itulah yang penting bagi kita umat Islam di sini. Kita nak menghargai Malaysia adalah sebuah negara Islam. Kita ada ketua agama iaitu Tuanku Sultan setiap negeri. Agong adalah ketua agama tertinggi. Maka apa yang kita nak bawa, kita nak terangkan kepada masyarakat. Jangan sampai orang luar, orang yang bukan Islam, dia berani untuk menceritakan, berdakwah untuk menyebarkan agama ni. Sedangkan mereka tak boleh. Dia boleh ambil Bible pergi ke sekolah, ambil Bible pergi ke bus stop kan apa. Dia menerangkan tentang agama. Sedangkan mereka tak boleh. Kita oleh kerana ada suara-suara mengatakan kita negara majmuk, kita tak boleh cerita hal agama ni. Itu yang menyekat umat Islam daripada untuk berdakwah. Itu satu perkara yang patut kita ambil perhatian. Tentang suatu ayat yang kita baca tadi, qul hazi sabila ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan ya Muhammad bahawa inilah agama kita, inilah jalan cara hidup kita. Kita nak perkenalkan kepada semua orang. Orang yang Islam tak faham, kita beri faham. Orang yang bukan Islam, kita menerangkan tentang Islam. Oleh kerana mereka tak faham tu menyebabkan mereka mengandaikan apa-apa tentang agama kita. Kita bukan nak mentohmah agama. Mereka tidak menceritakan tentang kebenaran agama kita. Betul. Takkan kita tak boleh? Wallahualam. Baik, terima kasih Tok Seri atas penjelasan itu. Saya yakin bahawa hidup ini perlu ada sesuatu yang memandu dan mengikat kita. Dan sudah pasti dalam Islam kita ada hukum hakam, begitu juga dengan perlembagaan ada undang-undang. Baik, tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, masih banyak lagi dalam perbincangan kita, walaupun kita sudah lebih 1 jam kita bersiaran pada malam ini. Jadi Ustaz Zakaria, kita nak teruskan lagi. Dan sudah pastinya di sana masih banyak yang akan kita kupas insya-Allah. Apapun, jangan ke mana-mana. Insya-Allah kami akan kembali selepas ini untuk bersama dengan anda mengupas syariah didaulat, perpaduan diangkat. 1 jam 30 minit telah berlalu perbincangan forum kita pada malam ini. Syariat didaulat, perpaduan diangkat. Forum yang dianjurkan oleh JAKIM
Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Mufti Melaka dan Bank Islam dibawakan oleh JAKIM dan juga RTM. Saya nak teruskan kepada perbincangan, tidak perlu mengulas lebih panjang. Saya nak terus mohon pandangan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu, salah seorang pakar perlembagaan di tanah air kita ini. Kalau kita melihat perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan menyebut tentang Islam adalah agama bagi persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Prof, adakah peruntukan ini menjamin kedudukan syariat Islam di dalam negara kita dalam masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai, itu menjamin perpaduan antara agama kaum dalam negara kita, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Zakaria. Persoalan tentang perkara 3 ini pastinya sentiasa dibincangkan dalam khalayak, ya. Frasa pertama dalam perkara 3 dalam fasal 1 itu ialah Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam mana-mana bahagian persekutuan. Kita lihat sikit sejarah kepada peruntukan ini, yang mana apabila kita mahu mencapai kemerdekaan, ada berlaku ketegangan di situ tentang adakah orang Islam akan gembira sekiranya agama Islam itu tidak diiktiraf dalam perlembagaan. Yang keduanya, adakah orang bukan Islam yang tidak menganut agama Islam itu berasa selamat dalam kedudukan Islam sebagai agama bagi negara. Maka kita sebenarnya dalam sejarah perlembagaan kita tidak mempunyai sejarah kenapa formula aman dan damai itu tidak diperjelaskan dalam dokumen-dokumen sejarah perlembagaan yang telah saya jumpa sebelum ini. Cuma apa yang penting di sini ialah formula aman dan damai itu merupakan satu formula yang sangat penting untuk kita nilaikan. Dan perkara pertama yang kita perlu lihat juga ialah di manakah kedudukan Islam. Apa Islam itu diangkat sebagai agama bagi negara, maka datang dalam Islam, perkataan Islam itu keimanan dan kepercayaan. Dalam perkataan Islam itu ada syiar Islam. Di dalam perkataan Islam itu ada syariat Islam. Di dalam perkataan Islam itu ada akidah dan ada kemoralan, akhlakul karimah dalam Islam itu. Jadi di sini saya nampak apa yang diperjuangkan oleh perlembagaan itu ialah kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan yang merangkum keimanannya, syariatnya dan juga syiarnya. Dan pada masa yang sama tidak menafikan kebebasan beragama, dan ini adalah selaras juga dengan ajaran Al-Quran yang menyatakan kebebasan beragama itu. Dan pada masa yang sama banyak peruntukan dalam perlembagaan yang mengangkat syariat dan pada masa yang sama mengeratkan perpaduan. Antara lain kita lihat dalam perkara 11 dalam fasal 4 contohnya, menjaga daf'ul masadah, menjaga akidah umat Islam supaya tidak disebarluaskan dengan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Pada masa yang sama, orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk menganut dan mengamalkan agama mereka. Dan tidak ada sekali-sekali pun pantang larang kecuali sekiranya ia mengguris perasaan umat Islam. Pada saya di sini peruntukan pengiktirafan tentang pendidikan Islam jelas di dalam perkara 12 fasa 2 Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan Mahkamah Syariah jelas di dalam perkara 121 Perlembagaan Persekutuan dan juga jelas di dalam perkara 3 proviso kepada fasal 4 Perlembagaan Persekutuan. Banyak lagi peruntukan-peruntukan yang kita perlu berjelaskan tentang sebenarnya perlembagaan ini ialah menetapkan kedudukan agama, menetapkan tentang akidah dan keimanan Islam dan pada masa yang sama mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Jadi tidak adillah untuk kita menyatakan bahawa hanya Islam yang dijadikan agama bagi negara ini telah mengenepikan atau telah menafikan hak-hak komuniti lain. Bahkan dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa hak orang Melayu, hak anak negeri Sabah dan Sarawak, hak komuniti-komuniti lain adalah dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan.
Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi jelas kontrak sosial yang telah sekian lama wujud dalam kalangan penganut agama, bangsa, masyarakat dalam negara kita itu adalah merupakan trust kepada perpaduan yang wujud dalam negara kita sekian lama. Kalau kita perhati di Sabah, Datuk Mufti Sabah sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai etnik. Kalau mengikut catatannya sebanyak 33 etnik yang wujud di Sabah. Ada Kadazan Dusunnya, ada Rungusnya, ada Bajaunya, ada Melayunya, ada Murutnya, Iranun, Bongi, Kuijau. Itu Datuk lebih arif lah. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana pengurusan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Sabah dapat diterapkan dalam suasana masyarakat yang pelbagai kaum dan pelbagai agama di sana, tapi dalam masa yang sama mengangkat nilai perpaduan dalam pelbagai kaum itu di sana, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zakaria. Sebenarnya lebih daripada 30 yang disebutkan itu tadi yang berdaftar. Yang hybrid pun ada. Yang campuran daripada beberapa suku bangsa menyebabkan dia lebih meriah dan semarak. Bagaimanapun kedudukan Islam punya satu keistimewaan hasil daripada pengurusan Islam yang saya fikir boleh dibanggakan. Bayangkan tahun 1963 bila kita merdeka bersama Sarawak, sebenarnya Tanah Melayu ketika itu, dan untuk membentuk Malaysia, kita mendapati tidak ada catatan agama khusus dalam perlembagaan Sabah. Tetapi alhamdulillah, oleh kerana dakwah itu berterusan dan alhamdulillah 10 tahun selepas itu 1973 kita melihat bagaimana Islam telah diletakkan di dalam perlembagaan negeri Sabah. Perkara 5/E meletakkan Islam is the religion of the state, agama negeri. Dan ini suatu perkara yang besar impaknya kepada kami. Dan hasil daripada pengurusan ini kita melihat peningkatan yang begitu ketara penduduk Muslim. Kalau dulu minoriti, catatan sensus tahun 2010, 10 tahun yang lepas, kita melihat penduduk Islam sudah pun meningkat kepada 64.5%, meletakkannya di nombor 7 dari sudut peratusan di jumlah penduduk Islam di negeri-negeri di Malaysia. Jadi sesuatu perkara yang merupakan anjakan yang patut menjadi kebanggaan, menunjukkan bagaimana pengurusan hal ehwal Islam itu begitu berkesan dalam konteks negeri Sabah. Dan kita perkasakan lagi, kita mantapkan lagi bila kita melihat keadaan ini harus dilestarikan, harus dikekalkan, malah diperkasakan lagi. Alhamdulillah kita di Sabah, kita cuba menggarap dengan satu gagasan yang dipanggil gagasan fiqh sabahi, iaitu melaksanakan Islam dalam dakwah, akidah dan seumpamanya berdasarkan latar belakang masyarakat yang pelbagai kaum itu tadi. Jadi ini gagasan ini alhamdulillah kita mulakan dengan pemantapan akidah. 2 tahun yang lepas alhamdulillah tafsiran Islam dalam perkara 5A itu telah pun dijelaskan. Dewan Undangan Negeri telah meluluskan dalam enakmen kesalahan jenayah syar'iyah, maksud Islam itu ialah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya ala manhaj Asy'ariyah wal Maturidiyah, fikahnya 4 mazhab dengan keutamaan mazhab Syafi'i, dan tasawufnya tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta lain-lain ulama sufi yang mu'tabar. Jadi untuk sampai ke tahap ini, pada pandangan saya dia memerlukan suatu kesungguhan yang tidak sedikit. Sebab itulah kita di Sabah ada satu terma yang boleh saya kongsi, tapi mungkin khusus untuk orang Sabah supaya mudah dipaham, yang selalu saya gunakan, iaitu bau tuhau rasa bambangan. Maksudnya apa tu? Tuhau itu sejenis tumbuhan, sedap buat kerabu, sedap buat sambal. Bambangan itu pula sejenis buah, sedap buat jeruk. Kalau dimakan dengan cecah dengan ambuyat lagi begini, jempol. Baik. Maksudnya cita rasa Sabah. InsyaAllah boleh membantu. Baik, terima kasih. Saya nak ke Sabah nanti, Datuk. Tolong InsyaAllah kita sediakan. InsyaAllah nanti itu. Itu dia. Kita melihat bagaimana uniknya pentadbiran agama Islam di negara kita. Seperti yang Datuk Yahya
Mufti Johor sebutkan tadi, bagaimana kepelbagaian perbezaan antara pentadbiran satu negeri dengan satu negeri itu adalah sesuai dalam konteks negara kita Malaysia yang memahami keadaan masyarakat di setiap negeri masing-masing. Ustaz Nabil mungkin ada pandangan lain daripada netizen kita dalam Facebook? Baik, terima kasih Ustaz Zakaria. Saya nak memetik satu komen ataupun satu persoalan yang dilontarkan oleh sahabat kita, dan saya nak minta saya bersama Datuk Mufti Melaka untuk memberikan sedikit pandangan berkenaan dengan isu yang sedang kita bincangkan tentang perlembagaan di Malaysia. Dengan pelaksanaan sedia ada, adakah di sana mempunyai satu halangan terutama kepada sahabat-sahabat kita yang bukan lagi Muslim ataupun kita katakan non-Muslim untuk mengamalkan dan menyebarkan risalah ataupun dakwah mereka? Terima kasih. Terbalik dalam perkara 3 perlembagaan, itu golongan 1 mengatakan agama lain bebas diamalkan dalam konteks aman dan damai di mana-mana tempat di Malaysia. Berarti bagi seorang yang tidak Islam, bukan Muslim, dia boleh mempraktikkan secara peribadinya untuk mengamalkan apa kepercayaan agama, amalan mereka, dan ada di dalam bentuk keluarganya, begitu juga dalam keluarga, itu rumah tangga mereka, dan mereka boleh mengamalkan di rumah ibadat masing-masing dan dalam komuniti mereka sendiri. Dan saya yakin apa yang berlaku di dalam negara kita, kita paling memahami. Setiap tahun kita bercuti kerana Tahun Baru Cina, Taipusam, Deepavali, Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha, kita mengiktiraf semua kewujudan mereka seadanya. Dan selama ini berjalan dalam konteks kontrak sosial yang saling memahami dan saling menghormati. Terimalah realiti yang ada ini, hargailah nikmat yang sedang kita nikmati, jangan dipergadaikan, jangan dipertaruhkan atau jangan makan dengan dakwah-dakwah yang memecah belahkan kontrak sosial kita yang telah terjalin begitu indah. Saya ingin tertarik satu kajian. Kita selalu mengatakan dalam dakwah ini menarik. Saya suka melihat pada aspek dakwah kepada saudara baru. Bila seorang saudara baru memeluk Islam, ini fitrah. Hari ini kita dapat dua istilah. Ada saudara baru mengatakan dia memeluk Islam menggunakan perkataan convert. Tetapi ada saudara baru, dia tak nak guna perkataan convert. Dia kata, saya revert. Saya kembali kepada fitrah saya. Ini satu analogi yang baik. Kenapa? Kerana sudah pasti Islam itu adalah bersifat fitrah, menghormati hak orang lain dan mengamalkan pegangan akidah ini. Jadi kalau kita lihat terminologi ini, sebab ada di kalangan convert, dia kata dia kembali kepada fitrah. Kenapa? Dia menerima Islam dalam keadaan kajiannya, kesedarannya, keinsafannya, orang kata, dan juga orang kata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia kembali kepada fitrah. Dan itulah fitrah seorang manusia yang ingin mencari kebenaran, dan semoga kebenaran itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan keharmonian kehidupan di dunia kita dan kehidupan kita di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih saya bersama Datuk Mufti Melaka di atas penjelasan untuk sama-sama kita memurnikan dan mengharmonikan kehidupan ini dengan sama-sama kita tidak mencemari sesuatu persetujuan yang telah disepakati sebelum kita ini. Baik tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, gelanggang bicara wara kita sedar maupun tidak sudah sampai ke penghujungnya, dan sudah pasti kita mungkin bila-bila saya bacakan di antara komen-komen, pandangan-pandangan daripada rakan-rakan para penonton terutama di Facebook kita, rasa tidak puas untuk mendengarkan penjelasan terutama daripada kesemua panelis kita pada malam ini. Apapun yang dapat kita ambil, gunakan ini sebagai pendekatan, dan yang penting sama-sama kita murnikan. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang rahmati Allah sekalian, Ustaz Zakaria, saya rasa izinkan saya lah untuk memilih 2 orang di kalangan ahli panel untuk membuat kesimpulan secara ringkas. Saya persilakan yang pertama, saya bersama Datuk Mufti Negeri Perlis. Silakan Tok. Kesimpulan. Terima kasih Ustaz Nabil dan penonton. Daripada apa yang kita dengar, kita tahu bahawasanya syariat ini sifat dia ialah adil. Sifatnya adalah rahmah, sifatnya adalah maslahah. Sebab itu saya nak simpulkan di sini apa yang Al-Imam Ibn Qayyim sebut. Wa kullu mas'alatin kharajat min al-'adli ila al-jawri wa min al-rahmah ila dhiddiha wa min al-maslahati ila al-mafsadah wa min al-hikmati ila al-'abs falaysa min asy-syari'ah.
apa saja benda yang dikaitkan dengan agama ni, dengan syariah, yang keluar daripada adil kepada zalim, daripada rahmah kepada yang tidak rahmah, daripada maslahah kepada kerosakan, daripada kebijaksanaan kepada benda yang sia-sia, ia bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, sekalipun kita kata ada dalil, tak, syariah tidak. Sebab itu maka penting untuk kita semua sedar sebagai orang Islam, apabila kita membicarakan tentang syariah, syariah ini adil untuk semua. Dan inilah syariah yang kita bincangkan. Orang bukan Islam juga tak perlu susah hati. Apa saja kalau dia dengar orang bagi tahu tentang hal ehwal agama Islam, tapi dia rasa zalim, dan kezaliman itu ternyata, tentu ia bukan syariah. Sebab itu dia hendaklah mendengar daripada penerangan tentang syariah ini daripada sumber yang sahih tentang syariah ini, dan syariah inilah yang kita berusaha menjunjung dan mengangkatnya dalam negara ini, insya-Allah. Sama-sama mudah-mudahan dengan kesepakatan yang ada. Manusia akan berbeza, dia tidak mungkin sama dalam semua hal. Tetapi keindahannya apabila kita tahu bagaimana menguruskan perbezaan kita, kita tahu bagaimana menguruskan kekuatan kita, dan kita tahu bagaimana adab dan kesantunan apabila kita berbeza antara satu sama lain di kalangan kita. Terima kasih pengurusi. Terima kasih Saya Bersamaha Datuk Mufti Negeri Perlis. Saya nak bergerak pula kepada Saya Bersamaha Datuk Mufti Wilayah Persekutuan untuk memberikan sedikit kesimpulan dalam tempoh masa lebih kurang 2 minit. Terima kasih Tuan Moderator. Dalam sepanjang perbincangan pada malam ini kita banyak menyentuh pelbagai isu. Mungkin saya ambil satu bahagian saya tentang kedudukan Islam dan Melayu di negara kita ini yang menjadi asas kepada pembentukan negara kita di awalnya. Dan asas ini perlu kita kukuhkan kerana dalam mana-mana negara pembentukan itu akan ada satu bangsa lain yang dominan. Dan walaupun kita terima kewujudan bangsa-bangsa ini, dan disebut dalam Al-Quran waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah. Tetapi dalam pembentukan sesuatu negara, dalam kebanyakan negara ada satu yang dominan, dan alhamdulillah di negara kita ini yang dominan dalam pembentukan bangsa-bangsa inilah bangsa Melayu dan kebetulan orang Islam. Jadi dominasi ini perlu kita kukuhkan dengan dikuatkan perpaduan di kalangan yang ada ini, dengan tidak meminggirkan bangsa-bangsa lain dan hak-hak sebagai rakyat kepada semua bangsa-bangsa yang ada, sebagaimana yang disebut oleh ramai ahli panel pada malam ini. Terima kasih Saya Bersamaha Datuk. Dan seterusnya saya pulangkan kembali kepada Ustaz Zakaria. Silakan. Kita mempunyai masa yang sangat suntuk di penghujung ni Ustaz Nabil. Kalau ikutkan kita nak minta semua ahli panel ini untuk memberi kesimpulan masing-masing. Tetapi kita ada juga kiriman video daripada Yang Berhormat Menteri Agama yang untuk sama-sama kita saksikan selepas ini. Tapi saya nak minta Yang Berbahagia Datuk Wan Zahidi untuk membuat kesimpulan akhir semua perbincangan panel kita pada malam ini. Sila tu. Terima kasih Ustaz Zakaria. Saya ingin menyebut kembali satu rahmat besar sebenarnya dalam konteks kehadiran Islam di negara kita dan di rantau ini, perkembangannya dan kelangsungannya. Itulah apa yang disebut oleh sama Datuk Halim tadi, di mana Islam bermula di istana, berkembang di istana. Ini sebenarnya sangat tepat dengan kaedah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sultan zillullah fil ard. Sultan itu merupakan pelindungan yang diberi oleh Allah di muka bumi ini. Ini Allah menghantarkan sultan sebagai pelindungan. Kemudian kalau terlihat juga dalam konteks istana yang mengembangkan Islam, kita tahu istana atau sultan-sultan Raja Melayu ni, pertama sekali di sana ada institusi mufti. Mufti yang lepas tu ada masjid, bidang kerajaan, lepas tu ada sekolah agama, bidang pendidikan. Ini seolah 4 serangkai yang mengukuhkan Islam berkembang di negara kita ini. Kemudian keselarasan ajaran agama itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab Islam dikembangkan di negara kita ini melalui fiqh Syafi'i yang sangat mantap, dan akidah Asy'ariyah, dan
tasawuf Sunni. Jadi ini sebenarnya menjadikan kedudukan Islam kita sangat stabil dan harmoni. Sama ada di kalangan masyarakat Islam sendiri tidak berlaku pergolakan agama seperti mana antara ahli-ahli umat Islam seperti mana yang berlaku di setengah-setengah negara, dan juga harmoni di kalangan yang bukan Islam. Kemudian setelah negara kita terbentuk, seperti yang disebut tadi, ialah Raja-Raja Melayu sebagai pelindung atau penjaga keberagaman. Dan ini sebenarnya sangat tepat dengan nature Islam itu sendiri. Sebab Islam itu ditegakkan atas sawabit dalam akidah dan hukum hakam. Maksud sawabit di sini adalah sesuatu yang tetap dan terhunjam kukuh ke bumi. Jadi Raja-Raja Melayu, institusi raja ini adalah sangat tetap, satu institusi yang tetap daripada dahulu dan sekarang. Jadi sesuailah yang Islam yang sangat tetap itu dijaga oleh institusi yang stabil, yang tetap. Kerana kita tahu sektor-sektor lain negara kita ini seperti politik terdedah kepada pelbagai perubahan. Dan dalam konteks ini juga di sana ada simpang siur pemikiran seperti liberalism dan sebagainya. Tapi institusi raja ini adalah sesuatu yang tidak terpengaruh oleh pelbagai gelombang ini. Oleh yang demikian, satu rahmat besar yang saya rasa yang kita perlu sanjung dan kita perlu ingat selalu, dan kita perlu jaga dan kita perlu turunkan kepada generasi kita supaya Islam yang bermula daripada istana itu berkembang dan sekarang ini dijaga oleh istana, dan insya-Allah selama-lamanya akan dijaga oleh istana. Itulah saya rasa kesimpulan yang bisa dapat. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Wan Zahidi Wan Teh, pengerusi Jawatankuasa Muzakarah MKI, dan atas kesimpulan yang dibuat sebentar tadi. Maka lengkap perbincangan forum kita pada malam ini. Tetapi sebelum kita melabuhkan tirai pentas forum Perdana Ehwal Islam ini, kita ingin mendengar sepatah dua kata ucapan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kita saksikan VT ini. Hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklum, Malaysia adalah sebuah negara yang majmuk. Pelbagai bangsa dan bahasa telah berkumpul dan berteduh di bawah payung Malaysia, di mana antara perkara yang telah disepakati bahawa Islam sebagai agama persekutuan yang semuanya bersetuju, dan di mana Tuanku Agong menjadi payung negara. Begitu juga dengan kedaulatan raja-raja yang sentiasa kita junjung. Apa yang menariknya, dalam situasi negara yang sudah dikemudi sudah begitu lama, mereka yakni rakyat telah faham tentang fiqh ta'ayush. Justru masing-masing menjaga sentimen masing-masing. Mereka menghormati antara satu sama lain. Mereka berkasih sayang. Mereka juga saling bantu-membantu sebagai rakyat Malaysia. Perkara ini patut dikukuhkan dan dikekalkan. Saya merasa kagum dengan pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh Ashabus Samahah, oleh para panel, yang bagi saya sebagai jawapan kepada persoalan yang diangkat, yang ditanya itu. Begitulah ucapan ringkas daripada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, atas ucapan kesimpulan akhir yang dibuat oleh beliau sebentar tadi. Maka lengkaplah sudah tajuk perbincangan forum kita pada malam ini, Syariat Didaulat, Perpaduan Diangkat. Mudah-mudahan meresap masuk ke dalam jiwa sanubari kita, seluruh umat manusia, khususnya rakyat di negara kita ini, untuk memastikan Islam terus didaulatkan, dalam masa yang sama perpaduan terus kita pertahankan. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Kerajaan Negeri Melaka atas kesudian sama-sama menganjurkan forum kita bersama dengan JAKIM, Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Mufti Melaka dan juga Bank Islam Malaysia Berhad yang telah menjayakan forum kita pada malam ini. Terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan atas kesudian hadir bagi menyerikan lagi forum kita pada malam ini. Kalau Tuan ke Negeri Melaka, asam pedas jangan dilupa. Terima kasih kepada semua forum perdana
berlangsung dengan jayanya. Ampun maaf daripada saya dan rakan tugas Ustaz Nabil Ahmad. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.